So saya akan sharekan slide. Before saya sharekan slide, ada yang tak pernah lagi ke dengar pasal CRIS, CTOS, apakah benda-benda ni? Okay, siapa yang kata mudahnya CRIS report, CTOS, ini adalah report. Bukan sekolah saja ada report laporan ya. Kita punya pinjaman pun ada report untuk kerajaan, untuk swasta. Apa report dia? Report segala jenis komitmen yang kita buat. PTPTN, kad kredit, loan rumah, loan kereta, mungkin kowe, cari lagi saya bantu. So apa dia? Adakah anda nampak slide saya pada malam ni? Nampak? Sekejap saya besarkan. Okay, nampak ke? Okay, bantu saya tak nampak wajah anda. Nampak Okay, apa maksud CRIS report? CRIS report ni Central Credit Reference Information System, atau kata mudahnya pusat sistem maklumat rujuk kredit. Apa segala jenis anda buat pinjaman, backlist ke, CTOS ke, ataupun dah sampai ke tahap AKPK pun akan masuk ke dalam ni. So, siapa-siapa yang anda punya prospek atau diri anda sendiri nak buat permohonan loan, tak kisah apa-apa loan, inilah dia report yang patut anda hantar pada banker. Apa dia banker akan tengok? Berapa banyak lagi yang anda boleh buat? Dia ataupun kata mudah, berapa banyak skor lagi yang anda boleh buat permohonan loan. Skor sikit, mungkin tak lepas, mungkin lepas. Okay? Okay. Okay, apa itu CRIS? Pusat Sistem Maklumat Rujuk Kredit. Okay, laporan CTOS dikeluarkan oleh syarikat CTOS Data Sistem Persendirian Berhad. CTOS adalah dikeluarkan apa jenis yang berdasarkan swasta. Contoh, report kowe, report kredit you beli dekat Hong Leong, you beli dekat syarikat-syarikat peralatan elektrik swasta ataupun you join saham, semua akan keluar dekat CTOS. Okay, CTOS adalah sebuah syarikat swasta di Malaysia yang mengumpulkan kredit dari pelbagai sumber. That's why yang tanya, kowe ni macam mana? Ada tak bayar sampai 3 bulan dah prospek saya? So dia akan tahu pada malam ni. Jika anda memilih untuk mendapat laporan CTOS basic adalah percuma Tapi kalau you nak buat CRIS yang lengkap, yang itu you boleh dapat pada dua cara lah. Sama ada you buat online ataupun you boleh pergi kepada bank negara. Itu adalah satu cara. Okay. Nampak ke slide saya? Pernah nampak tak wajah-wajah yang saya tulis kat dalam ni? Ke wajah lah. Yang saya screenshot kan untuk anda. Ini adalah contoh CTOS. You akan nampak detail you sendiri. Contoh, saya buat okay, you akan nampak detail you dekat sini Atas sekali, okay, sini macam Ahmad, Faizal. Lepas tu dia akan keluar detail-detail yang you boleh baca. Ni roughly je lah. Dan next. Yang ini penting. Yang ini sangat penting. Kalau you tak tahu benda ni, you susah nak terang pada buyer dan buyer akan tanya, kenapa saya punya loan tak lepas? Kenapa loan saya sampai 90% je? Ini dia. Inilah macam kalau kita pergi dekat sekolah, dia report pelajaran kan. Yang ini report kita punya pembayaran. Okay. Bahagian, sorry saya tak nampak dia punya. Okay, bahagian atas snapshot tu dia akan memaparkan maklumat individu. Nama, detail, IC, alamat tempat tinggal ataupun address company. Okay, bahagian yang saya snapshot ni lah memaparkan individu lah. Kalau warga negara. Okay, bahagian credit info ataupun glance ni dekat sini. You just tengok bahagian availability of trade reference listing. Ini yang memaparkan adakah you blacklist ataupun tidak. Kalau you blacklist, dia akan tulis no. Kalau kalau dia tulis no, maksudnya you tak ada blacklist. Nama you cantik. Tapi dia tulis yes, maksudnya nama you blacklist lah. So dah tahu blacklist, adakah kita kena ambil dokumen dia ni? Bolehkah kita mohon permohonan loan lagi? Taklah, tak boleh. Sebab apa? Kalau nak buat permohonan loan, kalau blacklist, bankruptcy, ini akan panjang ceritanya. Contoh,
mungkin gagal terus ataupun terpaksa pergi AKPK untuk dapat surat-surat macam-macam surat lah untuk permohonan seterusnya. Dan kemudian bahagian top 5 direction business interest ni, bahagian ni pula memaparkan maklumat sekiranya you ada business, you ada daftar SSM. Dekat arrow yang last ni lah, kalau you daftar SSM, dia akan tulis lah nama company, apa you dalam company, apa position you, tahun bila, semua dia akan mapar ni. Kalau you ada 10 lah dia akan keluarkan. Zaman dulu-dulu pun dia akan keluarkan. That's why dia panggil report. Lepas start you daftar SSM sampai sekarang dia akan keluarkan. Okay, dapat sesuatu? Okay, skor kredit yang berjulat kepada antara 300 terendah dan paling tinggi 850. Skor yang paling tinggi bermaksud resiko kreditnya lebih rendah. Okay, nampak kan? Di sini dia macam ada meter. Meter yang merah lemah, yang hijau ni bagus. Kalau you sampai ke merah, orange, ni mungkin 50-50 lah you punya permohonan. Mungkin boleh pergi 90% saja. Dan kalau sampai 800 ni sangat bagus lah, cemerlang. Maksudnya kita boleh mohon. Tapi tengok cara pembayaran pula. Macam mana cara pembayaran ni? Okay, firstly saya nak you tengok dekat bahagian atas sekali. Okay, ni bahagian atas sekali lah. Dia akan memaparkan maklumat kredit. Jika you ada sitos, dia akan keluarlah sitos dekat sini. Jika you tak ada sitos, dia tak akan keluarkan lah. Dan pergi pada B1 yang atas, dia akan keluarkan detail jika anda pemilik atau perkongsian syarikat. Yang tadilah company. Dan B2, perasan ke arrow nombor 2 ni? B2 ni dia memaparkan alamat individu yang memperolehi sitos dan sumber berkaitan. Contoh yang kowe ataupun motosikal yang you beli dekat Ion, dia akan memaparkan lah dekat B2 ni. Dan secret detail, yes, yang ni saya nak you mahirkan. Dekat sini yang you kena tahu, yang arrow nombor 3 yang last sekali yang bawah ni. Okay, siapa yang conteng tu tak sabar dah. Okay, yang secret detail ni dia akan menggunakan segala jenis pinjaman dengan bank. Bank sahaja. Dia akan keluarkan jenis bank. Kat mana you mohon? Mungkin Maybank, mungkin CIMB. So berapa jumlah yang you bayar? Contoh, you beli kereta dekat CIMB berjumlahkan loan 68,000. Dan berapa bulanan? Dia akan keluar lah dekat sini. Lepas tu dia akan keluar MA. Ini adalah, nampak ke saya punya arrow ni? Nampak ke mouse saya ni? Nampak ke? Kan takut shock sendiri lah. Okay. Kat sini dia akan memaparkan anda punya bulanan. Mungkin bulan Januari okey, bulan Februari okey, masuk Mac ada nombor 1, lepas tu masuk April dah nombor 2. Contoh, apa masuk nombor tu saya akan bantu anda lah. Okay, nak ke saya jelaskan apa masuk kosong-kosong ni dekat amount ni? Ini dia. Okay, nampak ke? Okay, contoh bacaan secret detail. Siapa yang tak pernah print secret, you pergi je walk in dekat Bank Negara ataupun you beli sendiri online, RM26 saja. Kat situ you boleh belajar. You boleh tengok report you, adakah lambat bayar PTPDN, mungkin cantik bayarannya. So kalau record bayarannya kosong ni macam bulan 1 kosong, bulan 2 kosong, bulan 3 kosong. Dia hanya memaparkan setahun, dia akan keluar setahun. Kalau kosong-kosong ni, bank akan teruskan pinjaman kita. Maksudnya tak pernah bayar lewat, tak pernah skip bayar. Tapi kalau jenis yang 111 ataupun 101010, ni jenis yang bayar cepat, lambat, atau cepat, lambat, keluar satu tu okey lagi lah. Mungkin terlambat 1 hari, mungkin terlambat sebulan, okey lagi lah. Mungkin ini bank akan fikir-fikirkan. Tapi sampai ke angka yang nombor 2, table nombor 2 ni, ada kosong-kosong atau 2, kosong-kosong, maksudnya apa? Kiraan bulanan kita tertangguh, mungkin lebih kepada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan dia akan keluar 2 lah. Maksudnya pembayaran kita tak cantik satu. Bank mungkin akan fikir, kalau aku bagi kau duit, kau bayar cantik tak cantik. Adakah bank nak bagi kita pinjaman tu? Mungkin bagi, mungkin terus gagal permohonan rumah tadi. Dan lagi teruk kalau ada nombor 3. 3 ni bermaksud sepanjang tahun ataupun pinjaman anda hanya bayar sekali saja. Yang ni memang bank akan tolak serta-merta lah.
That's why sebelum nak beli rumah dalam tempoh setahun tu daripada tempoh yang sekarang. Okay, sekarang bulan 3, 12, 11 bulan yang lepas itu yang akan keluar. You tengok ada yang satu tu boleh cuba lagi. Ada dua tu mungkin 50-50. 3 reject. That's why check balik. Kalau you ada prospek daripada nak mohon permohonan bank, you check dulu secrets dia. Yang you submit semua, tengok-tengok secrets tak cantik, secrets merah, secrets ada macam-macam attention. Dan itu tak boleh lah. Tu menyebabkan you punya loan tak lepas. Ataupun dia rumah pertama tapi you lepas 90% saja. Itu pun boleh menyebabkan daripada secrets ni tadi. Okay? Alright, ini lebih jelas lah saya besarkan ya. Ini contoh secrets pada first outstanding credit nombor 1, 18 bulan 8 Maybank. Okay, kalau macam ni dia bagi petunjuk lah bawah ni. Yang ini maksudnya kereta. Kereta dia total outstanding 31,000. Date balance 30/4. So bulanan dia inilah 641. So kereta dia bayar cantik ke? 000 maksudnya okey lah. Boleh teruskan. Tapi bahagian dekat hall yang Islamic, dia ada personal loan. Kena bayar 313. Ada 1100, 2 pun ada, 1 pun ada. Yang ini mungkin 50-50, mungkin tak lepas terus. Yang ni saya tunjuk arrow ni. Nampak Okay, so yang ini yang you patut baca. Dengan dia punya siapa yang contoh tu boleh padam yang ini yang you patut baca, yang macam gambar warna-warna ni. Kalau kosong, okey lah. Kalau 1, 2, 3, itu problem. Adakah yang tak pernah, ada tak yang tak pernah tengok table ni? So yang mana tak pernah, ini saya tolong bacakan untuk you lah. Dekat bahagian facility ni, you kena tahu apa dia punya loan. Ini dia sampai 2. Ada car, 2 pinjaman kereta dia. So you check balik lah kat sini, you boleh tahu adakah prospek ni betul bagi dia punya komitmen ataupun tidak. Kat sini you akan nampak sendiri. Okay, yang ini yang selalu tanya saya dekat bahagian trade reference ni. Kalau ada keluar something kat dalam table last kali ni, contoh kereta, motor yang bukan under, yang macam under kedai, macam ada swasta punya pinjaman, dia akan keluar kat sini. Contoh macam Kowe tadi lah, Kowe, furniture, kalau telefon Maxis, Celcom, ataupun Ion, semua dia keluar kat sini. Kalau keluar kat sini pun akan jadi problem juga. Kenapa? Dia walaupun tak kosong-kosong, inilah adalah pinjaman dekat swasta yang you bayar lambat. Mana keluar lambat, dia akan keluar lah kat sini. Kalau bayar okey, tak akan keluar kat sini. Jelas tak apa yang saya nak sampaikan tu? So that's why bila dapat je buyer prospect yang nak buat permohonan bank, wajib baca yang ni. Walaupun kelayakan sampai 300,000, 400,000, tapi secrets tu ada problem, dan menyebabkan cacat sikit lah loan dia. Mungkin 90%. Mungkin daripada 5 bank yang kita mohon, mungkin 1 saja yang layak. Dekat situ memang saya kata sebelum nak ambil dokumen lengkap, secrets yang you kena dapatkan dulu. Okay? Okay. Okay, sekali lagi. Pagi. Anda makin hilang lah gambar-gambar video yang buka Itu biasa. Ada yang bersemangat, ada yang tak boleh buka, ada yang boleh buka, tak apa. Janji you boleh fokus, you boleh dengar, dan apa yang disampaikan oleh speaker pada malam ni boleh bantu you all sendiri. Sebab apa, kelas HIT ni khas untuk kita bantu anda, khas untuk siapa yang nakkan idea untuk jawab-jawab masalah prospek macam tadi kan. Adakah loan kedua dapat full loan ke? Ada yang tak, ada yang ya. Okay, so secrets dah mahir. Dah tahu nak baca 0011, warna 2, warna 3 kan. Dapat je swasta, check secrets. Lepas tu baru check dia punya kelayakan tadi. Nak check kelayakan dulu, nak check secrets pun boleh. Dua-dua ni penting lah, secrets, kelayakan. Okay, dah terima kasih lah, Alhamdulillah. Okay, dah 10:31. Cukup ke ni? Cukup ke?
Cukup ke 10.31 ni? Cukup ke kita upgrade ilmu malam ni? Ada yang nak angguk pun bersalah ni. Okay, nak tanya ADA. Contoh ada 1, 2 tapi kalian cakap tu bank tak update moratorium hari tu. Kalau macam tu, kena ada hitam putih lah daripada bank. Kenapa? Bank akan tengok apa yang ada dalam secret. Kalau you kata ada sebab, mana sebab tu? Tunjuk pada bank yang you nak mohon tadi. Sebab yang kata ada 1, 2 sebab moratorium tak update daripada CIMB. Tapi you nak mohon kat Maybank. So dapatkanlah hitam putih daripada diorang untuk support you punya loan tadi. Adam Anwar, tak cukup. Yes, tak cukup. Kita stay sampai pukul 12. Boleh ke boleh? Okay. Daripada online dekat page. Dekat group. Okay. Soalan daripada Putri Nur Hidayah. Terbaik Putri sentiasa fokus. Sentiasa nak bertanya. Maksudnya you dah buat sesuatu You dah ada prospek. That's why you ada soalan. Dia kata macam ni, kalau kita tak ada record secret, sitas, adakah kita masih boleh beli, adakah kita still boleh mohon pembiayaan rumah, tak ada hutang, record bersih, adakah still boleh beli rumah? Dan mohon loan kita yang mohon dapat kurang daripada 90%, tak dapat 100% loan untuk rumah pertama ke ya if tak ada record. Okay, saya paste dekat dalam dia punya, kita punya Zoom. Kita paste je, copy and paste. Okay, jom. Okay, saya nak you fahamkan balik soalan ni sama-sama. Kita fahamkan balik soalan ni. You nampak tak kat bahagian ruang chat yang saya last kali. Kalau kita tak ada record secrets, ini adalah orang yang baru mula kerja, mungkin dah 6 bulan. Baru 6 bulan biasanya memang tak ada komitmen tak ada PTPTN, mungkin tak ada kereta, tak ada personal loan. Orang yang macam ni adakah layak untuk kita buat permohonan rumah? Ikut pengalaman yang you all ada kat sini, adakah boleh ataupun tidak? Kalau ikutkan dalam dekat 10 saya pernah hantar yang tak ada komitmen ni, 7 yang tak lepas, 3 yang lepas. Kenapa? Dia ada grantor. Orang yang secret dia kosong disebab tak pernah pinjam mana-mana komitmen. Bank memang takut sangat nak bagi pinjaman. Sebab apa? Tak tahu adakah si A ni betul bayaran dia cantik, betul ke dia boleh bayar selama 35 tahun. Andai kata 10 tahun je balance tu tak boleh bayar, macam mana? Bank pun rugi kan. Dan yang kedua, ada yang juga jenis secret dia bersih tapi sebenarnya jenis dah selesaikan komitmen. Yang macam tu macam mana? Boleh mohon. Sebab apa? Bank boleh tengok dia punya pembayaran yang lepas lah. Yang itu pun boleh. Itu boleh Yang tak ada langsung, tak pernah, tu tak boleh lah. Dan adakah loan kita yang mohon kurang daripada 90% tak dapat? Itu tadilah yang saya jawab tadi. Adakah saya bantu Putri? Okey, pagi. Semua mata mengeliau saya faham. Hari Rabu, esok hari Khamis, 2 hari lagi nak bekerja. 2 hari lagi nak bekerja. Okay, daripada Khush Khairi nak tanya, saya pernah dapat share daripada seorang klien yang mana dia pernah nak apply rumah before this yang bukan under projek kita dan minta dia tunjukkan akaun dalam simpanan ada 90k. Benda ni normal ke? Pernah jadi pada saya kalau klien dia yang nak mohon bank tu berkeras. Saya ada cash, you just kukuhkan kewangan saya. Itu boleh. Kenapa kadang bank minta sebab buyer nak sangatkan loan tu tapi dia ada cash tadi. Tapi tak semua bank lah terima. Ataupun dia tunjuk bank statement income dia tak ada SSM dia tunjuk income dia tiap-tiap bulan. Itu boleh tapi tak kukuh sangatlah. 50-50. Contoh orang yang berniaga online yang tak berdaftar SSM tapi income dia tiap-tiap bulan 3,000, 5,000, 3,000, 5,000. Dan itu boleh lah. Tapi macam biasalah bila tak kukuh ni bank mungkin boleh lah, tak boleh lah. So nak kukuh dapatkan yang betul-betul. That's why tak semua orang kita boleh bantu. Pilih, finalkan yang baik-baik. Orang macam mana you nak bantu? Orang macam mana yang kita boleh bantu? Adakah tahap ni je? Adakah tahap B40? Pilih yang terbaik.